Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. So, thank you so much pada yang masuk live saya pada petang ni. So, petang ni kita nak buat satu analisis dan juga penerangan perkongsian cara macam mana kita nak entry based on teknik breakout So, minta tolong untuk share dulu kita punya live. Dalam masa 2 minit lagi kita akan start kita punya live, okay? Minta tolong untuk share ke dalam grup-grup. Hello, hi. Thank you so much pada yang dah masuk live kita. Okay. So petang ni saya nak buat sedikit perkongsian mengenai sistem breakout. Okay, petang ni kita nak sembang mengenai sistem breakout. So kepada trader, this is a good information and sharing yang mana saya akan buat. Just a simple way, tapi it's a proven dan juga easy to us untuk faham bagaimana sistem breakout ni berfungsi. So sebelum tu minta tolong untuk korang sharekan live kita pada petang ni supaya lebih ramai dapat join kita punya live. Alright. So minta tolong sangat-sangat untuk korang share. 2 minit lagi saya akan start untuk bagi live. Okay, minta tolong guys. Minta tolong sangat-sangat. Okay, so hari ni hari Isnin, satu hari bulan, satu hari bulan 2, bulan baru, hari baru. So uh, kepada yang bekerja dari rumah tu, selamat bekerja dari rumah, dan juga pastikan kesihatan semua terjagalah. Alright. Okay, so petang ni, saya nak share uh, trade dengan senang dan juga mempunyai keputusan yang cepat. Okay. Okay, so first thing first, saya kat sini kita dah buka satu pair EUR USD. So siapa kat sini trade EUR USD hari ni? Alright, thank you so much Muhammad Alif, Karl, Mila Peter, Jasrid Aina, Ahmad Fidaus dan ramai lagi kerana join live kita. So petang ni kita nak buat sedikit sharing macam mana kita nak entry sebenarnya dalam situasi keadaan breakout ni. Okay guys, first thing first, kita kena kenal dulu kita punya pair apa yang kita nak masuk. Alright, kita kena kenal dulu pair apa yang kita nak masuk entry. Okay, untuk breakout, saya lebih suka untuk pakai di time frame yang kecil. Sebab apa? Time frame kecil ni dia dapat bantu kita untuk detect lebih awal berbanding time frame yang dah besar. Okay, so kalau dekat sini, cara untuk kita lihat breakout, saya suggestkan untuk menggunakan time frame M30 dan juga H1. Okay, right. So dekat sini, kita cuba cari satu signal ataupun satu gaya which is yang menunjukkan kawasan breakout terjadi. Okay guys, so kita akan refer di kawasan ini kita refer kawasan ini sampai sini. Okay, ni adalah kawasan yang mana kita akan buat sedikit uji kaji. Okay,
untuk kita tahu breakout tu, dia ada satu formula, which is formula ini korang kena pakai dan jangan sesekali tinggalkan. Okay, untuk breakout kita ada satu sifir, which is bila ada breakout pasti akan ada retest ataupun pullback, barulah valid untuk kita entry. Okay, ini adalah dia punya sifir. Okay, korang kena ingat sifir yang kita dah bagi ni. Okay, sifir dia adalah breakout, retest ataupun pullback, baru entry. Okay, ini adalah sifir bagi breakout. Okay, untuk breakout kat sini sebagai contoh kita buka time frame M30. Okay, di pair EUR USD. So first thing first, bila kita nampak market macam ni, kita kena buat satu penandaan asas, which is penandaan asas tu ialah trend line. So kita cari dulu kawasan tinggi, kawasan high dalam penurunan. Okay, first thing first kita marking dulu kawasan ni. Okay, korang nampak saya punya marking. So untuk marking kita akan ambil shadow to shadow, shadow to shadow. Nampak? Kita dah ada trend line, downtrend, kita dah kenal pasti trend. Kemudian kita tandakan dulu kawasan high yang ada, yang mana kawasan kita tandakan ni adalah di kawasan low high dan juga lower high. Okey, dekat sini korang akan perasan sepatutnya price membuat penurunan dan di sini price patutnya lebih turun ke bawah. Tetapi kalau kita tengok dekat sini berlakunya satu breakout ataupun candle telah close melepasi kawasan trendline yang kita marking. Okey. Sekarang ni kita lihat dekat sini ada satu candle warna biru yang dah close di luar kawasan trendline. Apabila candle ini close di luar kawasan trendline, ini bermaksud satu breakout telah terjadi. Okey. Kena ingat tu, ini kita panggil sebagai breakout. Breakout telah terjadi di sini. Okey. Apabila breakout dah terjadi, dia akan membuat sistem yang kedua, which is dia akan membuat retest dan juga pullback. Alright. Selepas dah adanya breakout, dia akan membuat retest ataupun pullback. So apa maksud retest dan pullback tu? Selepas candle ni break, price pasti akan kembali semula ke kawasan trendline ataupun kawasan SNR yang berhampiran untuk dia ambil order yang ada di situ. Contoh kat sini kita nampak satu trendline, tapi kalau kita letak juga SNR, kita akan nampak di sini ada satu garisan SNR. Okay. So bila ada SNR, harga sampai ke support, valid untuk kita entry buy. So apabila kita dah dapat breakout, kemudian kita jumpa retest ataupun pullback di sini, okay, jangan segan, jangan malu untuk kita entry buy. Okay, jangan segan, jangan malu untuk kita entry buy di kawasan ini. Okay, sebab apa? Sebab dia dah memenuhi syarat kita. Dia dah memenuhi syarat kita, which is kita ada breakout, kemudian dia retest, baru dia terbang. Cuba korang tengok berapa saja risiko yang kita gunakan untuk setup di sini. Kalau kita tengok setup di sini hanya risiko dia sebanyak 20 pip saja ataupun 200 point, tetapi kita boleh take profit sebanyak 470 point, ataupun 47 pips. Banyak ke sikit? Maknanya kalau kita ikut ratio, ini dah dapat 1 ratio 2 dah. So ratio risiko kita hanya 1, 20 pip, tapi bila profit kita double, 47 pip. Okay, so ini yang namanya breakout, retest dan entry. Jelas tak? Ni namanya breakout, retest dan entry. So bila dah ada tiga dia punya sifir terjadi ni, jangan takut untuk kita entry, okey? Dan bila masa nak take profit ni, kita kena tengok balik kawasan support dan resistance sebelum. Okey, kita tengok kat sini dia mesti ada kawasan support dan juga resistance. Nampak? Kawasan resistance, breakout ada kat sini juga. Jelas tak? Okey. So ini adalah teknik mudah saja untuk breakout, retest, pullback dan juga entry. So kalau kita nampak kat sini, selepas dia sampai kawasan resistance, okey, price pergi mana? Price menggunakan konsep SNR semula. Price menggunakan konsep SNR semula. Apabila price berada di kawasan resistance, dia akan turun. Okey, sebab apa? Kita tak nampak pun simbol-simbol ataupun tanda-tanda candle nak break kawasan resistance kat sini. Okey.
So bila tak ada, dia nak break, so kita assume dia ataupun kita buat satu keputusan price akan sambung membuat penurunan. Jadi bila korang dah settle buy yang dekat sini, boleh fokus untuk sell. So bila fokus untuk sell, tengok 40 pip lagi sekali kita dapat. Sebab apa kita take profit kat sini? Tengok kat belakang ni, kita ada satu base ataupun kita ada kawasan breakout tadi. Kita ada satu kawasan resistance become support. So kat sinilah dia punya support. So take profit di sini 40 pip lagi sekali. Kemudian dekat sini kita nampak lagi sekali sistem breakout berlaku. Nampak ni. Candle di sini close di luar kawasan resist support sebelum. Setiap kali price close di luar kawasan support, itulah kita punya tempat untuk entry. Jelas ke tak jelas? Thank you so much pada Fadil, Nazmi, Rose, Khairul Airuddin kerana join live kita. So minta tolong guys untuk korang share. Minta tolong untuk korang share. Sebab apa? Perkongsian kita petang ni simple tapi sebenarnya dia sangat-sangat powerful. Okay? Perkongsian kita pada petang ni adalah penjelasan dan penerangan mengenai sistem breakout. So kalau ada persoalan, korang boleh tanya je. Okay, korang boleh tanya untuk bagi tahu macam mana kita nak entry. Cikgu, macam mana kita nak tahu itu kawasan breakout? Boleh tanya, tak ada masalah. Okay, saya sambung So dekat sini, okay, tengok dekat sini. Dekat sini kita nampak ada satu candle breakout yang telah close di luar kawasan support sebelum. Okay, bila dah ada macam tu, fokus kita adalah untuk sell. Katakanlah dekat sini price dia tak tunggu korang. Nampak kat sini sepatutnya dia kena ada breakout dan pullback, tapi dia turun dulu. Okay, korang jangan takut. Sebab apa? Setiap penurunan pasti dia akan membuat kenaikan untuk dia cari balik rumah lama dia. Okay? Bila dia dah break rumah lama dia ni, dia akan buat kawasan baru. Tapi kena ingat, sejauh mana price ni pergi, dia akan balik semula ke rumah lama dia. Sebab apa? Dekat sini, dia mesti ada something yang tertinggal. Contohlah, macam kita nak pergi kerja, kita dah separuh jalan, tiba-tiba kita teringat, alamak, bekal tertinggal lah. Bila bekal tertinggal, so kita akan patah balik tak ambil bekal tu. Mesti kita akan patah balik kan. So, sama juga konsep forex. Bila dia dah patah balik, korang entry lah dekat sini. Jangan entry di kawasan yang dah jauh turun ni. Entry balik bila dia sampai semula ke kawasan yang dia masuk ni. Okay? Jelas. Bila korang entry, tengok. Risiko hanya berapa pip saja. Risiko baru dalam 11 pip tapi korang dah take profit sebanyak 37 pip. 1:2 lagi. Kan senang tu sebenarnya trade ni. Tak susah pun. Okay? Faham? Thank you Karil masuk. Thank you Miller Peter. Yes. Jelas dan padat cikgu. Thank you so much bro. Alright, thank you so much. Okay, so dekat sini satu lagi kita nampak sistem breakout. Okay, kat sini kita nampak sekali lagi sistem breakout. Ni dekat M15 kita dapat tengok price memang buat. Okay, price memang buat pullback. Tengok kat sini. Dia breakout. Kemudian dia dah naik atas. Dia patah balik tak? Mestilah dia patah balik. Nah, sebab apa? Kat sini dia ada order yang tertinggal. Okay, macam mana kita sembang pasal bekal tadi. Dia akan jadi macam tu. Dah separuh jalan, jangan kita entry kat atas ni. Kalau korang entry atas ni, korang akan floating. So, tunggu dia masuk semula ke kawasan bawah ni, barulah korang entry buy. Tengok, bila korang entry buy area sini, profit korang dah dalam 30 pip. Tengok, 30 pip dah dapat. Senang-senang je. Senang ke susah? Senang kata, korang kena banyak buat backtest dan tengok semula sistem breakout ni bekerja macam mana. Okay, itu sahaja sebenarnya untuk breakout ni. Dia simple, tak susah pun breakout ni. Okay, contoh kat sini. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Kita sekarang ni buka H4. Katakanlah korang tak suka main untuk intraday. Korang tak suka main scalping. Time frame kecil, tak ada masa kan. So kita tengok, kalau main kat time frame besar pun, konsep dia sama sahaja. Okay, first thing first, kalau kat sini, kita tukar dulu pergi line chart. Bila jumpa line chart, cari dulu kawasan support dan juga resistance. Okay. Okay, sekarang kita buat EA sekejap. EUR, AUD dahulu. Okay. So, korang tengok kat sini. Okay, kat sini kita nampak ada satu kawasan support dan juga resistance. Alright.
So kita dah dapat kawasan support resistance, pindahkan balik. Okay, kalau korang perasan, tengok price bermain dalam kawasan support resistance. Bila dia break resistance baru, dia cari resistance lama. And then dekat sini kita nak tengok sistem breakout macam mana dia berfungsi. Okay, korang nampak ni H4 tau. Bila nampak satu candle close di luar kawasan resistance sebelum, this is satu hint yang mana dia nak bagi tahu kita bahawa price nak naik lebih tinggi. Tapi kalau korang masuk area sini, mungkin korang kata, alamak aku akan floating lah. Okay, aku dah terlepas lah. Contoh dah price dah sampai separuh jalan. Price dah sampai separuh jalan, alamak aku nak masuk buy ni. Masuk-masuk buy, tiba-tiba turun. Okay, korang kena tahu bila masa korang punya exit point dan juga entry point. Okay, kalau kat sini kita lihat, ni H4 sedap tau main ni. Ni lebih kurang dalam 70 pip boleh dapat ni, tengok. 150 pip, senang-senang je. Bila kita dah terlepas first breakout, jangan risau. Price akan balik semula ke rumah lama dia. Sebab apa? Konsep kat sini adalah resistance become support. Okay, kat sini adalah kena guna sistem breakout, resistance. Okay, resistance become support. Korang jangan lupa benda ni. Okay, bila dah ada resistance become support, sangat-sangatlah bagus. Sebab apa? Korang tengok, pay attention kat sini. Okay, bila dah ada kat sini breakout, so maknanya resistance ni dah pecah. So dia akan cari kawasan resistance baru di kawasan belakang ni. Nampak? Kat sini kita ada resistance juga. Nampak? So bila dia dah sampai resistance, tengok dia turun, dia cari balik resistance lama untuk di entry. Kat sini fungsi dia dah bertukar. Resistance bertukar menjadi support. So korang boleh entry kau-kau kat sini. Okay, kau boleh entry kau-kau. Kalau tengok risiko pun, kita tengok baru dalam 50 pip, tapi korang punya profit dah 155 pip. 1:3. Untung ke tak untung? Mestilah untung. Okay, next kita tengok pada EURGBP. Macam mana yang di request oleh Dania. Okay, selalu silap saya entry masa tak sampai pun base. Tunggu naik turun gelisah, tunggu. Lepas ni tunggu dulu sampai base atau SNR. Yes, betul Miller. Awak kena tunggu dulu price buat dia punya pergerakan. Jangan kita buat setup sendiri. Sebab apa? Bila kita buat setup sendiri, tak semestinya price tu akan ikut cakap kita. Okay, apa-apa tunggu dulu price action nak buat apa. Alright. Okay, untuk GBP EURGBP, kita buka time frame daily. Sekarang price berada di kawasan base. Sebab apa? Dia ada kawasan breakout sebelum ni. Nampak? Ini adalah kawasan breakout dia. Tengok. So probability untuk EURGBP ni, dia ada potensi untuk naik dulu. Okay, sebab apa? Kat sini kita ada resistance become support. Nampak? Resistance dia break jadi support. Hari ni baru dia cecah balik dekat dia punya resistance lama. So untuk EURGBP ni, fokus kita adalah untuk buy. Tapi kena tengok juga dekat fundamental. Fundamental tengok ada news tak pasal GBP. Okay, kalau tak ada news, it's okay untuk kita entry. Tengoklah kalau news GBP tu menguat, so dia akan turun lagi lah. Tapi apa yang saya nampak daripada time frame daily, kita dah berada di kawasan support become resistant dia. Sorry, resistant become support. Okay, so get ready for buy lah. Sama ada dia boleh buy di situ ataupun dia boleh buy di sini. So risiko dia dalam 100 pip kot. Betul lah, risiko dalam 100 pip. Okay, so take care untuk entry di pair EURGBP. Okay, so ada apa-apa lagi tak? Okay, so ada apa-apa lagi tak untuk entry? So kat sini kita tengok satu lagi sistem breakout yang berlaku. Okay, korang tak payah susah. Kita kalau entry nak senang je, buka je macam ni. Okay, kita tengok breakout. Okay, kat sini kita ada breakout. Korang tengok betul-betul. Kawasan ni adalah kawasan resistant. Betul tak? Kawasan ni adalah kawasan resistant. Dan dalam masa yang sama, kita ada dalam kawasan uptrend. Nampak? Bila uptrend, lepas tu dia break lagi ke atas, memang dia nak fly tinggi-tinggi. Kat sini kita nampak ada satu simbol breakout, which is candle close di luar kawasan. Kemudian dia patah balik, dia cari semula SNR. Sebab kalau guna dia cari semula trend line yang mana dia nak lekapkan 3 point before entry. 1, 2 dan juga 3. Nampak?
Satu, dua, tiga. Ada breakout. Dia entry, kau buy kat sini. Korang akan dapat risk untuk floating dan korang punya take profit lebih kurang dalam 230 pip. Ah, okay, tengok senang je sebenarnya nak trade ni. Korang jangan susah-susahkan. Jangan banyak sangat buat indikator. Jangan banyak sangat tengok itu, tengok ini. Kuasai yang basic dahulu. Sebab bila korang kuasai basic, korang akan faham macam mana price ni bergerak, macam mana price tu berhenti. Okay. Untuk SOP kita senang saja. Breakout, retest ataupun pullback baru entry. Okay. Selepas breakout, make sure tunggu retest ni siap. Okay, Dania. Bila dah ada breakout, make sure tunggu retest ni baru kita entry. Cuba korang tengok dekat sini. Kat sini ada simbol apa? Breakout. Okay, M15. Kau dia turun. So kat mana dia nak tarik? Kemungkinan dia akan sampai sini. Yang pertama. Ataupun yang kedua dia akan turun sampai sini. Sebab apa? Dia nak cari balik dia punya support. Nampak? Ini adalah support. Kat sini mesti jadi support dia. Kat sini pun ada support lagi. Alright? Jelas ke tak jelas? So macam mana guys? Senang ke tak? Untuk kita punya sistem breakout ni. Sebenarnya breakout ni paling powerful tau. Mostly orang orang tak orang ignore je bila dapat apa namanya breakout ni sebab orang kata macam susah. Sebab lebih senang kalau nak guna indikator ke apa. Tapi based on apa yang kita tunjuk, breakout senang ke susah? So korang ada soalan tak? Kalau korang ada soalan, minta tolong untuk komen supaya saya dapat bantu anda untuk selesaikan permasalahan. Sebab hari ni bulan baru, hari baru kan. So make sure dapat dapat satu input yang berguna lah. Mungkin bulan 2 tahun 2021 ni adalah timing untuk korang get back ataupun comeback semula dalam dunia trading. Dapatkan ilmu. Kita sekarang ni share free je. Tak payah susah-susah. NZD USD Sekejap saya buka NZD USD. NZD USD. Sebentar aku pulang. NZD USD. Okay, untuk NZD USD kita cuba lihat apa yang ada. Okay, NZD USD kita cuba lihat di time frame H4. First thing first, buka dulu di H4. Okay, sekarang ni kita nampak secara kasar trend sedang membuat kenaikan Dia masih lagi naik ataupun dia sedang membuat triangle. Kalau kat atas ni dia ada macam ni. Padahal kat bawah pula dia ada macam ni. Okay. So kita pergi kat H1 tengok apa yang ada. Alright guys. Sekarang ni kita nampak. Okay, kita nampak untuk NZD USD dia dah touch kawasan resistance, dia dah touch kawasan support. Okay, dekat sini berlakunya satu breakout dan juga terjadinya satu kawasan support. Kat sini kita ada support 1, support 2 dan price sedang membuat penurunan. Okay, sekarang ni pada pendapat saya price cuba untuk turun sampai sini. Okay, sebelum dia naik semula naik atas. Dia akan cari semula kawasan resistance belah atas ni. Sebab apa kita kata macam tu? Kita tengok dia punya market structure. Ini adalah kawasan low, high, lower low, sorry higher low, higher high, higher low. Okey, katakanlah price kat sini tak mampu close lebih bawah daripada kawasan sebelum. So, probability kawasan ni dia akan naik lagi tinggi. Okay, kita akan boleh take profit dalam 47 pip. Banyak tu. Kalau entry 10 sen dah dapat $47 dah. Senang ke susah nak buat duit? Yang penting tunggu confirmation lah. Okay. Kat sini pun dia ada base. Rasanya ini base. Ni dah ada breakout, kemudian dah ada rejection. Price mungkin akan naik lah. Dah sampai sini price akan naik. So kita tunggu je lah apa nak jadi. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi tak persoalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup dulu perkongsian saya pada petang ni. Yang mana saya harap perkongsian penjelasan dan penerangan mengenai breakout telah jelas dan sampai kepada semualah yang mana ingin menggunakan teknik breakout ni. Okay. So guys, insyaAllah maybe esok kita jumpa lagi dalam lebih kurang waktu yang sama. Nanti apa-apa nanti saya roger balik. Okay. Alright, thank you guys for joining my live today.
Saya doakan semoga dapat trade dengan elok. Alright. Oh, goal. Tengok goal. Okay, kalau goal kita nampak kat sini ada satu rejection. Okay, kat sini kita nampak satu rejection. Kemungkinan price goal ni akan turun. Okay. Kemungkinan price goal ni akan turun. Dia nak tutup balik kawasan di sini. Dia mungkin nak tutup balik kawasan gap ni. Kemungkinan lah. Kita tunggu saja apa nak jadi kat gold. Alright. Sebab gold ni volatile, sangat volatile. Dia movement dia sikit je tapi dah jejak berapa? 90 pip. Kalau ada nak pergi bawah ni dalam 200 pip lagi. Okay, ini adalah untuk gold. So kita tengok probability dia untuk sell. Okay guys, that's all for today. Saya rasa perkongsian saya cukup dulu untuk hari ini. Semoga perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat untuk semua orang. Dan selamat trading guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.